Pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkatan, dan kita niatkan juga majlis kita pada hari ini menjadi asbab Allah mengangkat segala bala musibah, khususnya COVID-19, wabak yang sedang merebak ini. Tak kira di mana saja, kita minta Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majlis ilmu, majlis zikir, Allah mengangkat semua musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin khususnya. Dan moga-moga berkat majlis ilmu yang kita adakan, Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran, keridaan, penjagaan kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sedang menularnya wabak COVID-19, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan musibah yang ditimpa yang dihadapi oleh kaum muslimin pada saat ini menjadi khabar gembira di masa akan datang, dengan Allah menggantikan dengan nikmat yang paling besar insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sama-sama berkongsi berkenaan dengan sedikit kisah latar belakang beberapa orang daripada ummahatul mukminin, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, ibu-ibu kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membicarakan berkenaan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat turun mencurah-curah kepada kita, seperti mana disebut oleh ulama, bi dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut nama para salihin ataupun menyebut kisah para salihin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rahmat akan turun bercurah-curah. Lebih-lebih lagi kita menyebut berkenaan dengan mereka yang menjadi isteri kepada penghulu segala orang yang saleh, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi ummahatul mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang yang sangat kuat menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dan keberkatan, dan mudah-mudahan rahmat yang diturunkan oleh Allah dalam majlis kita insya-Allah menjadi sebab Allah akan kabulkan semua hajat dan niat-niat kita, hajat dunia dan hajat akhirat insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Berkenaan dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dia adalah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Allahumma salli ala Muhammad, dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di Mekah. Allahumma salli ala Muhammad. 2 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada riwayat menyebut dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf, bukan ini, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia hidup dengan Rasulullah, berkahwin dengan Rasulullah 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu turun wahyu. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam umur, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kahwin 25 tahun, Nabi kahwin sekitar umur 25 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya dia hidup dengan Rasulullah berapa lama? Sampai umur 40. Kira tengok. Betul tak? Allahumma salli, Nabi kahwin umur 25 dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, dan turun wahyu umur 40. Hidup berapa lama? 15 tahun, betul, ya? Okey. Jadi dia berkahwin dengan Rasulullah ketika mana Rasulullah umur 15 tahun. Dan waktu tu Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, dia telah berkahwin dengan 2 orang lelaki, dan 2 orang lelaki sebelum yang dia kahwin, 2 orang itu meninggal dunia.
meninggal dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketika mana dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu tu umurnya sekitar 40 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun ada pandangan mengatakan bukan 40 tahun, sama saja dengan Rasulullah. Tapi kita berpegang dengan pendapat 40 tahun. Tetapi kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid umur dia 40 tahun, tetapi dia itu bukanlah seperti mana 40 tahun kita. Allahumma salli ala Muhammad, kita. Maksudnya tak tua macam kita. Walaupun dia 40 tahun, Allahumma salli ala Muhammad, kecantikannya, Allahumma salli ala Muhammad, kegagahannya, Allahumma salli ala Muhammad, dirinya tu sendiri macam orang muda. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dia adalah wanita yang paling segak di waktu tu. Paling cantik, paling cantik. Bahkan bukan setakat paling cantik, dia juga paling banyak harta. Di antara yang sangat banyak harta. Kerana dia memiliki perniagaan yang sangat besar. Itu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan keturunannya pun baik. Dia ada seorang ayah dia Khuwailid. Khuwailid ini dikenali sebagai seorang, Allahumma salli ala Muhammad, panglima, Allahumma salli ala Muhammad, Mekah. Orang kalau ada masalah di Mekah, orang akan minta Khuwailid lah yang menyelesaikan masalah. Ada seorang datang daripada Yaman. Dia datang daripada Yaman pada waktu tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia ingin mengambil Hajarul Aswad dan bawa balik ke Yaman. Dan orang yang mai daripada Yaman ni, dia adalah seorang yang samsing lah. Orang yang, Allahumma salli ala Muhammad, panglima jugalah, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang cekap dalam berlawan lah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan waktu tu orang Mekah tak berani nak halang dia, kerana takut disakiti, Allahumma salli ala Muhammad, oleh seorang yang datang daripada Yaman ni. Akhirnya mereka mengadu kepada Khuwailid, ayah kepada Sayyidina Khadijah. Dan waktu tu Khuwailid lah yang mengeluarkan pedang, dan dia berhadapan dengan seorang yang daripada Yaman dan nak rampas Hajarul Aswad bawa balik ke Yaman. Akhirnya Allahumma salli ala Muhammad, kesimpulannya akhirnya ceritanya, Allahumma salli ala Muhammad, maka Hajarul Aswad itu tetaplah di Mekah sampai ke hari ini. Kenapa? Keberanian Khuwailid. Maksud dia keturunan Sayyidina Khadijah, ayah Sayyidatina Khadijah sendiri pernah berkhidmat kepada Mekah. Allahumma salli, berkhidmat kepada rumah Allah, berkhidmat kepada Hajarul Aswad yang diturunkan oleh Allah daripada syurga. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Hajarul Aswad itu dia putih kata Rasulullah asalnya, tetapi bertukar menjadi hitam kerana dosa orang yang musyrik, orang musyrik di Mekah, dosa manusia, Allah menyembah berhala dan sebagainya. Bila mereka menyentuh, mencium dan sebagainya, maka yang putih menjadi hitam. Maksudnya apa? Kita kalau ada dosa dengan Allah, kalau kita ni orang yang maksiat kepada Allah, jaga-jaga, Allah misalnya benda-benda yang ada di sekeliling kita akan memberi kesan, kesan yang tak elok maksud dia. Sama ada pada keluarga kita, kenderaan kita ataupun harta kita. Kalau kita berdosa dengan Allah, kita tak taubat dan kita tak jaga diri kita daripada dosa, semua harta kita ataupun siapa saja yang ada kaitan dengan kita akan dapat keburukan. Allahumma salli ala Muhammad, hati-hati. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, salafun salih, bila anak isteri dia ada masalah, dia tak marah, cela, maki, hina anak isteri dia. Dia akan buka sejadah, dia akan istighfar sampai menangis, menyesal kepada Allah. Kenapa? Bagi dia masalah problem rumah tangga aku adalah sebab dosa aku. Allahumma salli. Beza dengan orang lain ni, bila orang lain problem dengan dia, dia tuduh orang tu sekian-sekian. Dia mengatakan dia lebih baik pada orang. Ini faham yang salah. Dalam agama kita mengajak, kalau ada masalah problem berkaitan dengan keluarga kita ke, kawan kita ke, bisnes kita ke, harta kita ke, kena cek macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli, wa may yatawakkal 'ala Allah, Allah macam mana? Macam mana? Apa dia? Fa huwa hasbuha. Okey, Allahumma salli Muhammad. Saja tanya sebab macam cik semua hafal nak murah rezeki ya. Okey, Allahumma salli, tak apalah.
Ya memang ayat ni berkenaan dengan rezeki, tetapi ada syarat dia. Allah sebut wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertakwa pada Allah, ikut Allah, Allahumma salli Muhammad, dia tak keluar daripada jalan melanggar perintah Allah. Allahumma salli Muhammad. Siapa yang bertakwa pada Allah, kata Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan rezekinya, Allahumma salli Muhammad, rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahumma salli Muhammad. Tidak dapat dia nak hitung, banyak sangat yang Allah akan bagi. Jadi Allahumma salli melalui ayat ini, problem atau masalah dalam kehidupan kita, Allahumma salli Muhammad, di dunia kita dapat selesaikan dengan bertakwa pada Allah. Sebab siapa bertakwa pada Allah, Allah akan bagi kepada dia jalan keluar daripada segala masalah, kesulitan. Maksudnya apa? Problem di zaman kita ni yang terlampau banyak sangat, termasuk COVID-19, kerana kurangnya takwa kita kepada Allah. Kalau kita semua balik kepada Allah dengan hati yang benar, Allah akan lepaskan kita. Tapi bila kita ini dulu kita balik dah, tapi kurang benar, Allahumma salli Muhammad, kurang lagi kesungguhan menghadap Allah. Waktu mana COVID-19 dah tersebar di merata-rata, Allahumma salli Muhammad, sampai kes hariannya 200, sebelum ni 100 lebih, Allahumma salli Muhammad. Semua pakat kembali kepada Allah. Bila masjid dah tak boleh nak pergi, semua pakat sedang. Sebelum ni lah, 2-3 bulan lepas, Allahumma salli Muhammad. Tapi bila kita dilepaskan sedikit oleh Allah, diberi kelapangan sedikit, waktu tu Allah uji dengan hotel-hotel turun harga, Allahumma salli Muhammad. Tempat-tempat pelancongan jadi murah, Allahumma salli Muhammad. Dan pelbagai lagi. Maksudnya apa? Ada ujian daripada Allah. Allah nak uji siapa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan di dunia ini sama ada baik ataupun buruk, Allahumma salli Muhammad, apa yang berlaku di atas dunia ini dan juga harian kita, Allah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa yang lebih baik amal dia. Allah nak tengok siapa yang betul-betul dulu waktu mana dia taubat kepada Allah waktu COVID-19, dia kata, ya Allah, kalaulah COVID ni diangkat, aku akan ke masjid, aku akan ke majlis ilmu. Allah nak tengok siapa yang tunaikan niat dia. Ada orang yang niat macam ni, tetapi dalam masa yang sama, bila ditawarkan dengan kesenangan, keseronokan dunia, dia pergi ke dunia dulu. Allahumma salli Muhammad. Dan dia rasa lapang. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, manusia itu bila ditimpa kesulitan, kesusahan, dia akan berdoa kepada kami, dia akan minta kepada kami sampai nangis-nangis sungguh-sungguh. Allahumma salli Muhammad. Itu manusia. Kata Allah, bila aku lepaskan dia daripada kesulitan, kepayahan, kesempitan, maka dia kembali kepada panggil dia yang dulu. Itu manusia. Allah sebut dalam Quran banyak ayat-ayat yang macam ni. Allah sebut tentang manusia, bila sulit, dia minta tolong Allah. Bila Allah lepaskan, dia kembali ke Allahumma salli Muhammad, maksiat. Kembali kepada diri dia yang sebelumnya. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi waktu ini Allahumma salli Muhammad, Allah uji balik. Untuk apa? Supaya kita balik lagi. Allah sebut dalam Quran, kami timpakan kepada mereka, Allahumma salli Muhammad, dalam surah Sajdah, Allah sebut, kami timpakan kepada mereka azab, iaitu musibah sebelum azab yang lebih besar, al-akbar, nanti di akhirat. Kata Allah, untuk apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Allahumma salli Muhammad. Sebab kita mai ke dunia ini ada tujuan. Ada tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita untuk mengenal Allah. Allahumma salli Muhammad. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghambakan diri kita pada Allah. Tetapi bila kita lari daripada tujuan, maka Allah akan datangkan ujian untuk supaya ingatkan kita. Ingatkan apa? Ingatkan tujuan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kita apalah. Jadi Allahumma salli Muhammad. Khuwailid, dia adalah seorang yang sangat kuat berkhidmat kepada Mekah dan juga ahli Mekah. Dan dia daripada Quraisy. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, dia asli orang Quraisy. Allahumma salli. Asli Quraisy maksud dia memang dia dari bangsa Quraisy, bangsa Quraisy. Bahkan Khuwailid ataupun keturunan Sayyidatina Khadijah, keturunan yang sangat mulia, kerana keturunannya pun berkait dengan keturunan Nabi Muhammad. Bersambung keturunan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad kepada Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Yang keenam,
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Allahumma salli Muhammad. Lupa dah yang tadi sebut awal tadi. Allahumma salli Muhammad. Yang keenam tadi yang saya sebut. Bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Allahumma salli Muhammad. Bin Qusay ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin Qusay betul? Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik An-Nadhar. Itu semua keturunan Nabi Muhammad. Kena hafal ya. Allah Habib Umar dia tak akan bercakap dengan anak cucu dia selagi mana tak hafal nama silsilah keturunan Nabi Muhammad sampai Adnan. Allahumma salli Muhammad. Kata ulama, siapa yang menghafal nama-nama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan waktu mana dia ditimpa sakit, Allah akan sembuhkan. Allah itu kata ulama, khasiat dia. Amalan ada dua. Yang pertama dia panggil amalan fadilat dia diambil daripada hadis Nabi Muhammad daripada Al-Quran. Yang kedua fadilat kelebihan satu amalan diambil daripada tajribiyah. Apa itu tajribiyah? Tes ataupun Allahumma salli Muhammad uji kaji pengalaman ulama. Sedang ulama baca-baca tengok hilang penyakit dia berhabaq ke orang, baca ni hilang penyakit. Jangan kita kata tak ada dalil daripada hadis Nabi Muhammad. Maksud dia orang ni Allahumma salli Muhammad dia kurang mengetahui ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar amalan itu dapat kita ketahui dengan dua jalan. Yang pertama daripada fadilat diberitahu oleh Rasulullah, yang kedua daripada pengalaman para ulama. Bila dia buat satu amalan dapat satu kesan dia habaq. Kalau hangpa amal ni hati lembut. Jangan tanya pula mana hadis kata amal ni 10 kali hati lembut. Yang ni dia panggil tajribiyah. Dia panggil pengalaman dia. Dia habaq berdasarkan pengalaman. Dan itu tidak menjadi apa-apa masalah Allah dan tidak bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap amalan yang kita buat kerana Allah akan ada kesan. Akan ada kesan. Dan kesan tu boleh kongsi pada orang. Untuk orang lain amalkan pula. Boleh kongsi ya. Okey, jadi kata ulama, siapa yang menghafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim atau bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tu kena hafal macam tu. Allah, saya pun tak hafal dulu. Tapi tulis ya. Oh nak tulis. Okey. Okey saya hafal ni ya. Okey. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim. Hakim ni nama sebenar udah Kilab. Guru kami di Yaman dia suka menyebut Kilab ini Hakim kerana Kilab itu gelaran kepada keturunan Rasulullah. Sebab Kilab ini dia suka memburu dinamakan Kilab. Nama dia Hakim. Dalam kitab-kitab suruh kita tengok dia tulis Kilab lah. Kilab tu dia panggil yang Nabi sebut dalam hadis tu dia panggil gelaran, nama gelaran. Tapi boleh juga kita namakan mereka dengan nama yang sebenar. Bin Qusay bin Kilab ataupun bin Hakim. Allahumma salli Muhammad. Ustaz Okey, bin Kilab Allahumma salli Muhammad ataupun bin Hakim Allahumma salli Muhammad bin Murrah Allahumma salli Muhammad bin Ka'ab. Bagus ya makcik-makcik semua, ibu-ibu semua nak amal terus ya. Sebab semua ada sakit masing-masing. Nak boleh. Tak apalah. Allahumma salli Muhammad bin Murrah bin Ka'ab. Okey. Bin Lu'ay bin Ghalib Ghalib belakang dia ba Ghalib
Bukan ghalib. Ghalib. Ba belakang dia. Lam ba ghalib. Bin Fihir. Fihir ataupun Fihrin, Fihir. Bin Fihir. Ataupun tulis F-A-H-R saja. Fihir, Fihrin macam tu. Kalau waqaf dia Fihir. Kalau baca ni bin Fihrin ataupun bin Fihir pun boleh baca juga. Fihir. Dan Fihir ni lah Allahumma salli Muhammad digelar sebagai Quraisy. Quraisy. Daripada dia ni lah Allahumma salli Muhammad dinisbahkan keturunan Quraisy. Quraisy, orang bangsa Quraisy dia panggil daripada Fihir ni lah. Okey, dan Fihir ni pun banyak cerita lah. Dia seorang yang berani, yang sangat hebat lah. Allahumma salli. Bin Malik, lepas tu bin Malik. Bin An-Nadar. Nadar. Nun da ra. Nadar, bin Nadar. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Bin Ilyas. Bin Mudar. Min Dara. Mudar. Alhamdulillah. Bin Nizar. Bin Ma'ad. Bin Adnan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini disebut dalam hadis yang sahih tentang Nabi sebut sendiri tentang keturunan dia, satu persatu Nabi sebut. Dan Nabi hanya sebut sampai Adnan saja. Allahumma salli ala Muhammad. Dan daripada Adnan inilah bersambung sampailah Nabi Ismail bin Ibrahim. Lepas tu sambung lagi sampailah Adam. Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersambungnya Nabi Muhammad dan juga keturunan Sayyidatina Khadijah, dekat kita tengok tu dia tulis Qusay. Qusay itulah bersambungnya jalur Nabi dan juga Khadijah sama saja. Satu keturunan juga. Okey, Allahumma salli Muhammad. Jadi kata ulama membaca nama-nama ini Allahumma salli Muhammad, diletakkan tangan kita di kepala. Kalau kita sakit kepala, insya-Allah Allah akan hilangkan. Kalau ni sakit kepala lah, duit tak cukup ke apa ke semua. Yang sakit kepala macam tu lah, letak ini insya-Allah akan hilang. Allah nak sembuh insya-Allah. Qasidah dia apa dah? Lagu-lagu dia. Okey, lagu dia pun ada. Kita boleh juga nak rakam, suara tak sedap. Tapi bolehlah kongsi-kongsi, ada lagu sikit untuk mudah hafal. Allahumma salli Muhammad. Di sebab apa Allahumma salli Muhammad kita membaca nama-nama ini dan kita menghafal? Yang pertama sekali sebab dia termasuk daripada hafalan Nabi Muhammad. Nabi yang hafal. Sebab tu Nabi cakap Allahumma salli Muhammad. Bahkan pentingnya nama-nama ni sampai Nabi bagi tahu kepada sahabat dah. Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi sendiri yang sebut bin. Kalau tak penting nama-nama ni Nabi takkan sebut. Kalau tak ada apa-apa kelebihan mereka, Nabi takkan sebut. Apa yang disebut oleh Nabi Muhammad Allahumma salli, itu semua ada rahsia dan kelebihan. Sebab kata ulama, semua yang Nabi sebutkan nama-nama ni, sampailah Ismail, sampailah Ibrahim, sampailah Adam,
Tak ada seorang pun dalam nama-nama ini kata ulama yang mensyirikkan Allah, yang buat satu benda yang mengaibkan dosa kepada Allah, tak ada. Mereka semua ini mahfuz, dijaga oleh Allah daripada segala keburukan. Kerana Allah sebut dalam Quran, Allah mengetahui, Allah di mana tempat yang Allah nak letakkan Allah Muhammad, dia panggil apa, kenabian tu. Allah yang pilih, maksud dia orang yang dalam diri dia tu ada zuriat kenabian, ada benih nabi. Allah, semua tu dipilih oleh Allah. Dia Adam turun. Dan semua yang Allah pilih untuk Allah Muhammad, seorang nabi duduk dalam perut dia, Allah lahir pada keturunan dia, semua itu adalah yang Allah pilih adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan orang yang tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesucian para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi pun melainkan ayah ibu dia semua orang yang dekat dengan Allah. Walaupun Nabi Ibrahim sekalipun, kita baca dalam Quran yang disebut pada Azar, nama dia Azar dalam Quran, yang dia kata la ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin dan sebagainya, jangan kamu duk sembah syaitan, jangan duk buat berhala dan sebagainya. Yang ni kata ulama, yang ni bukan bapa kandung dia, yang ni adalah bapa menakan dia. Bapa menakan dia, bukan pak dia. Kerana ada ayat Quran khusus Allah sebut, Allah telah meletakkan Allah seorang nabi itu daripada Allah orang yang dipilih oleh Allah, iaitu orang yang Allah suci lah. Suci. Itu kesucian para nabi. Supaya apa? Supaya manusia tak celah. Allah dia kata apa? Nak ikut apa nabi itu? Ayah dia pun sembah berhala. Ayah dia pun minum arak. Ikut apa? Allah Muhammad. Dia bukan keturunan yang baik. Tapi Allah jadikan semua nabi dan rasul keturunan semua baik. Sebab itu ulama mentafsirkan lagi ayat berkenaan dengan Allah Muhammad. Ya abati inni la ta'budi syaitan innahu lakum adu mubin. Itu kata-kata Nabi Ibrahim dalam Quran kepada disebut abi, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan kamu sembah syaitan. Ayah di sini Allah Muhammad adalah pak saudara. Kerana Allah Muhammad dalam Quran ataupun orang Arab sendiri, pak menakan dia ataupun pak saudara dia akan sebut abi. Abi Allah Muhammad. Dia tak sebut Pak Long ke Pak Ngah ke, dia sebut abi juga. Allah Muhammad. Sebab itu ada hadis Nabi kata kepada seorang sahabat, waktu mana dia menangis kewafatan ayah dia ataupun ibu dia, Nabi kata jangan kau menangis kerana ayah kamu tidak beriman pada Allah. Nabi kata apa? Ibu dan ayah aku pun tak beriman, itu masuk dalam neraka juga. Maksudnya tempat mereka neraka juga. Allah Muhammad. Dimaksudkan di sini adalah abi, Nabi kata bukan abi, Nabi kata dimaksudkan abi di sini dalam hadis, iaitu berkaitan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah. Kerana Sayyidina Abdullah itu dia lahir sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan sebelum Nabi diutuskan jadi Rasul, jadi Nabi, sebelum itu semua dipanggil Ahlul Fatrah, iaitu orang yang disucikan oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, Allah sebut dalam Quran. Kami tidaklah mengazab satu kaum itu, seorang itu, sehinggalah diutuskan Rasul. Selagi tak diutuskan Rasul, apa saja yang dia buat, semua ahli fatrah dipanggil. Orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abdullah, itu ayah Nabi Muhammad itu, tak pernah menyembah berhala, tak pernah berzina, tak pernah arak. Suci, bersih, ikut agama nenek moyang mereka, itu agama Nabi Ibrahim yang dah tersebar di kota Mekah. Okey ya. Hati-hati dalam mensyarahkan hadis. Jangan kita memakai zahir hadis, hendaklah kita merujuk para ulama dan merujuk pula ayat Quran, Allah SWT, supaya syarahan hadis itu tepat. Jangan, oh ni hadis, kena tengoklah ayat Quran kata apa. Ayat Quran kata ayah-ayah keturunan para nabi, para rasul ni Allah jaga mereka, Allah pilih mereka yang terbaik sekali. Allah SWT Muhammad. Jadi yang Nabi maksudkan adalah bapa saudara dia, Allah SWT, dalam neraka, kata Nabi SAW, kerana mereka tak terima dakwah Rasulullah. Adapun ayah Rasulullah taklah neraka, Nabi ibu Nabi tak dalam neraka. Kenapa? Mereka itu wafat sebelum Nabi diutuskan jadi Nabi. Itu Al-Fatrah dia panggil ya. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT Muhammad. Jadi nama-nama ini kata ulama, semua nama orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh. Sebab itu kalau kita sebut nama orang soleh, rahmat akan diturunkan. Bila rahmat diturunkan, Allah SWT Muhammad, insya-Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit. Itu maksud dia. Itu kaitan dia. Allah SWT Muhammad. Okey. Jadi boleh kita baca Allah SWT dengan niat, mudah-mudahan Allah kurniakan barakah kerana kita membaca nama-nama keturunan Nabi SAW.
Dia macam ni ya, qasidah dia secara ringkasnya. Kalau siapa nak rakam, Allah sedang lagu dia, lagu mudah hafal sikit. Kalau tak buat lagu susah nak hafal ya. Allah sedang Muhammad. Okey. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Macam tu lah. Allahumma salli Muhammad. Betul ya saya baca tadi? Betul ya. Alhamdulillah. Yang tu boleh hafal. Ajakkan pada anak cucu kita mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai keturunan Nabi Muhammad, mencintai hadis Nabi Muhammad. Ajakkan kepada mereka untuk menghafal. Kita niat supaya mudah-mudahan berkat nama-nama keturunan Nabi Muhammad yang Nabi sebut dalam hadis, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita daripada segala keburukan. So dia hafal ya. Okey. Dan hafal ini tanda cinta kita pada Rasulullah. Paling kurang kita jumpa Rasulullah, kalau Nabi tanya kita, apa bukti cintamu? Aku nak bagi syafaat. Aku nak bawa kau masuk syurga dengan aku. Apa bukti cintamu? Ya, Nabi akan bagi syafaat kepada umat dia. Termasuk min ahlil kabair. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, kata Rasulullah. Syafaat aku juga kepada orang yang berdosa besar daripada kalangan umatku. Dosa besar pun Nabi akan tolong masuk syurga. Tetapi Allah, kita tak maulah jadi orang yang hanya mendapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kita nak jadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Siapa orang ikut Rasulullah, ikut Nabi Muhammad. Jadi kalaulah Nabi tanya kita apa bukti cintamu, paling kurang kita kata, wahai Rasulullah, aku hafal hadis berkenaan dengan Allahumma salli Muhammad, nama-nama keturunanmu wahai Rasulullah, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Paling kurang ada satu kaitan ataupun bukti cinta kita pada Rasulullah, pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Khuwailid ni seorang yang sangat hebat, sangat gagah, panglima di kota Mekah. Bahkan Khuwailid ni diriwayatkan dia seorang yang bukan setakat hebat, bahkan dia seorang yang sangat tinggi dan sangat Allahumma salli Muhammad, tegak kuat tinggi dia. Seorang yang sangat besar. Dia punya saiz menyebabkan dia digeruni di waktu dia hidup, Khuwailid. Jadi daripada Khuwailid inilah dapatnya Khadijah. Dapatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ibu kepada Sayyidatina Khadijah nama dia Fatimah. Dia namakan anak dia Fatimah juga. Allah sallallahu Muhammad. Allah senang panjang dia punya Fatimah bin apa sampai juga ada kaitan juga dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quraisy. Okey ya. Bangsa Quraisy ni dia akan walaupun dia dah dia panggil Allah sallallahu Muhammad, dah jalur dah banyak, tapi kalau dia itu Quraisy, daripada bangsa Quraisy, dia akan cantum keturunan sampailah tok nenek mereka nama Qusay. Lepas tu atas semua sama. Itu orang Quraisy. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Quraisy. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, yang pertama dia itu orang cantik, segak. Yang kedua banyak harta. Yang ketiga orang yang baik keturunan dia. Yang keempat agama dia baik. Maksud dia Nabi mendapat seorang isteri yang sempurna. Isteri kita akan sempurna. Isteri kita tak ada siapa dah, saya ya. Allah senang. Okey, Allah senang. Kena sebut suami kita lah. Okey, sebab semua muslimat. Okey, kalau isteri kita itu dia orang yang sempurna, Allah senang Muhammad, dia mesti ada 4 ciri. Sempurna sungguh lah maksudnya. Paling sempurna ada 4 ciri. Yang pertama agama dia baik. Yang kedua Allah senang dia ada rupa cantik, segak. Yang ketiga harta dia ada. Yang keempat Allah senang Muhammad, keturunan dia baik. Sebab Nabi kata kawinlah kamu seorang perempuan yang Allah SWT Muhammad pada agamanya, maksudnya sebab agama dia baik, ataupun harta, ataupun kecantikan, ataupun yang keempat kata Rasulullah, keturunan dia baik. Dan Nabi kata kalau kamu nak pilih
Semua ini pilihlah yang ada agama yang baik. Maka kamu akan beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila ada agama, empat tu automatik ada. Kecantikan akan ada, Allahumma salli Muhammad, keturunan akan baik, dan yang ketiga dia akan ada harta. Karena kita bila kita soleh, bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu makhraja. Allah akan bagi jalan keluar dan Allah akan limpahkan rezeki yang luas. Jadi kalau ada agama, akan yang lain akan mai dan keturunan pun akan jadi baik. Allah sedang keturunan akan jadi baik. Sama ada keturunan tu disebut mak ayah perempuan tu akan jadi baik kerana berkat kesolehan Allah sedang Muhammad isteri kita ni, ataupun keturunan kita selepas itu akan baik juga kerana kesolehan tu isteri kita. Dan Allah sedang Muhammad cantik pun akan ada pada diri seorang yang ada agama. Kenapa? Bila ada agama, akhlak dia akan elok. Bila akhlak dia elok, penampilan dan juga wajah dia pun elok. Orang tengok menyenangkan. Itu cantik juga. Tak mau muka cantik sungguh-sungguh sampai jadi ratu cantik lah, tapi akhlaknya buruk sampai kita tengok muka dia pun tak seronok. Kita dah ni mai buat apa? Cantik saja nampak orang kata begitu. Biarlah kita ini tak berapa nak cantik, tapi orang tengok kita cantik. Kita tak cantik, orang tengok cantik. Kenapa? Cantiknya akhlak. Cantiknya agama menyebabkan wajah kita akan cantik dan akhlak kita akan cantik. Okey ya. Dan agama kita tidak mementingkan kecantikan wajah, tapi mementingkan kecantikan hati. Sebab bila hati cantik, semua cantik. Tapi bila hati buruk, semua buruk. Semua buruk. Itu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cantik hati atau cantik wajah? Cantik hati. Karena cantik wajah sementara, tapi cantik hati selama-lamanya sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Selamat maksud dia, sejahtera, elok. Allahumma salli Muhammad. Sebab itu kata guru kami, siapa yang nak menikah seorang isteri kerana cantik, Allahumma salli Muhammad, dia cinta seorang isteri ataupun seorang perempuan kerana cantik, kata guru saya, bila cantik itu hilang, cinta pun hilang. Sebab tu orang bila kahwin 10 tahun, isteri dia dah lahirkan anak, mungkin dah letih buat kerja rumah, akan berubah dia punya badan ataupun penampilan dia. Maksudnya makin tak berapa kurang lah di sisi kecantikan masa mana, waktu mana anak dara. Waktu tu bila hilang cantik, dia kahwin sebab cantik. Bila isteri dia berubah kepada tak cantik, makin tua dan sebagainya, waktu tu dia akan ceraikan ataupun dia akan layan tak elok. Kenapa? Dah hilang cinta. Sebab dulu kamu kahwin kerana cantik. Sebab itu guru saya kata apa? Allah SWT Muhammad. Sebab itu tak payahlah kita nak kahwin sangat perempuan yang cantik. Kahwin perempuan yang tak cantik. Kenapa? Cinta akan kekal selama-lamanya. Kenapa? Tak cantik tu kekal. Maksudnya kalau kita kahwin dia tak cantik, 10 tahun lagi pun tak cantik juga. Dia umur 60 pun tak cantik juga. Bila tak cantik kekal, cinta pun kekal. Okey. Allah SWT. Sebab itu nak kahwin cari yang tak cantik lah. Allah SWT. Cari yang cantik, takut bila cantik hilang, cinta hilang. Tapi kalau kahwin tak cantik, mesti 10 tahun lagi tak cantik. Lagi tak cantik, lagi tak cantik bagus. Allah SWT Muhammad. Dan jangan cantik hilang. Cantik hilang. Tapi kalau kita cantik di hati kita, indah hati kita, semuanya indah, walaupun kita umur 60, 70, 80, 100, kita akan dilihat indah, cantik. Kenapa? Akhlak. Itu penting akhlak. Okey ya, penting akhlak. Okey. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, keturunannya baik, semuanya baik. Allah SWT. Jadi kita pilihlah perempuan yang ada agama. Tapi kalau kita pilih perempuan yang tak ada agama, ataupun dia orang yang tidak kuat berpegang dengan agama, Allah SWT, syaratnya kita kena kuat dulu. Ada orang yang tanya saya selalu, dia tanya, Ustaz boleh tak saya nak kahwin dengan seorang perempuan, tak pakai tudung, tak semayang apa semua, rambutnya warna, Allahumma salli Muhammad, sosial lah kehidupan dia, boleh tak Ustaz? Saya kata, buat apa pilih yang macam tu? Dia kata, saya nak bimbing dia. Kita tengok dia ni pun baru mengaji, dia pun semayang pun tak cukup, macam mana kita tak kuat nak bimbing orang pula? Allahumma salli Muhammad. Agama ni mengajak kita kalau nak bimbing orang, pastikan kita bimbing hati kita dulu, bimbing diri kita dulu, baru orang lain. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ulama mensyarahkan, bukan saya syarahkan. Ulama kata ayat ini menunjukkan bahawa penting selamatkan diri dulu baru orang lain. Sebab Allah kata, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu daripada api neraka, dan juga wa ahlikum, dan keluarga kamu ataupun pengikut kamu dan sebagainya. Allahumma salli Muhammad. Kenapa Allah kata diri dulu? Karena diri dulu yang utama untuk kita selamatkan.
Selepas itu barulah orang lain. Allahumma salli, barulah orang lain. Sebab orang kalau dia boleh selamatkan diri dia, dia boleh selamatkan orang. Tapi kalau orang tak boleh selamatkan diri dia, macam mana nak selamatkan orang? Dia tak pandai berenang, maksudnya tak boleh nak selamatkan diri sendirilah dalam Allahumma salli Muhammad, sungai ataupun air yang dalam. Tapi dalam masa yang sama dia kata apa? Aku nak selamatkan orang yang lemah. Akhirnya macam mana? Dia tu terjun, dia tak selamat. Orang yang nak diselamatkan pun tak selamat. Tenggelam semua. Sebab itu pastikan kita boleh selamatkan diri kita. Selepas itu barulah kita selamatkan orang lain. Nak selamatkan diri kita dengan cara macam mana? Yang pertama sekali, bertaubat kepada Allah atas kekurangan ataupun dosa kita. Yang kedua, kena pergi mengaji. Tanya orang kuliah di mana, duha di mana, kuliah zuhur di mana, kuliah asar di mana, kuliah maghrib di mana. Tanya orang. Allahumma salli alaihi wasallam. Kitab apa nak mengaji? Tanya orang. Bila kita pergi mengaji, waktu tu kita dikira sedang menyempurnakan diri kita, menolong diri kita, meningkatkan diri kita. Allahumma salli. Pada waktu itu bila kita mengaji, kita beramal, waktu itu juga kita boleh, di samping itu juga kita boleh mengajak orang lain ataupun menyelamatkan orang lain. Menyampaikan pula pada orang lain. Okey, jadi bagi orang yang nak kahwin dengan perempuan yang perlu dia bimbing, perbaiki, pastikan orang lelaki ni dia kuat. Takut-takut kita ni nak berubah, dah makin elok, kahwin dengan perempuan yang kurang dari segi agama, akhirnya kita terpengaruh dengan dia. Itu bahaya. Biar kita kuat dulu. Kita kuat dulu. Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Okey, Allahumma salli. Jadi Khadijah binti Khuwailid, dan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah ni, dia tidak pernah menyembah berhala. Tak menyembah berhala. Allahumma salli Muhammad. Dan dia tidak pernah berjual beli, Allahumma salli Muhammad, dengan perniagaan yang haram. Tak ada. Perniagaan haram tak ada. Riba-riba apa tak ada. Perniagaannya elok, Allahumma salli Muhammad, peribadinya elok, semua elok. Dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim AS. Allahumma salli Muhammad. Maksud dia orang yang salihah. Allahumma salli Muhammad, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari, Allahumma salli, dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid juga, dia tak ikut jahiliah. Kenapa? Dia selalu dibimbing oleh Waraqah bin Naufal. Itu disebut juga dalam riwayat kisah dia. Siapa Waraqah bin Naufal? Allahumma salli Muhammad, sepupu ataupun anak saudara dia. Allahumma salli Muhammad. Sepupu kalau tak salah. Ada hubungan kerabat dengan dia. Waraqah bin Naufal siapa? Dia seorang ahli kitab, yang sangat ahli dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum tu. Injil, Taurat, ahli mengkaji. Allahumma salli Muhammad. Dan Waraqah bin Naufal ini, dia termasuk orang yang sangat menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, dan dia mencari-cari siapa Nabi akhir zaman. Bahkan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid selalu ambil ilmu daripada Waraqah bin Naufal. Yang kedua, Khadijah juga selalu mendengarkan berita tentang Nabi akhir zaman daripada Waraqah bin Naufal. Kerana sifat-sifat Rasulullah dah disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab itu Yahudi itu kata Allah dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata mereka, para orang Yahudi itu, Allah atau ahli kitab itu, mereka mengenali Rasulullah SAW seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Tahu sungguh, maksud dia, Allah Muhammad, tahu sungguh tentang diri Rasulullah seperti tahu tentang anak-anak mereka. Maksudnya apa? Mereka tahu semua tentang Rasulullah, cuma mereka mengingkari Rasulullah SAW. Jadi Waraqah bin Naufal ni lah yang duk cerita kepada Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, cerita tentang Nabi akhir zaman, akan datang Nabi ini, akan datang Nabi ini, akan datang Nabi ini, sehingga timbul cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad. Cinta pertama lah. Makcik-makcik macam dulu lah, makcik-makcik dengar pakcik kita baik sangat, jatuhlah cinta, macam tu lah. Muhammad. Okey, jadi Allah SWT jatuh cinta. Dia rasa kasih, cinta, dan ingin berjumpa dengan Nabi akhir zaman. Siapa? Khadijah. Sampai bila dia seronok sangat dengan Nabi akhir zaman, kasih pada Nabi akhir zaman, kerana dia adalah utusan Allah. Dan dia beritahu pada Waraqah bin Naufal, dia sangat suka kasih kepada Nabi akhir zaman ni, dan dia sangat ingin jumpa. Waraqah bin Naufal kata, mudah-mudahan Allah jadikan engkau isteri pada Nabi itu. Waraqah kata ada. Waraqah bin Naufal. Mungkin juga Waraqah bin Naufal ni, dia ada satu sir ataupun nur dalam hati dia, dia boleh firasat, maksudnya mungkin firasat. Okey, jadi Allah mudah-mudahan dia kata kamu akan jadi nabi kepada nabi, jadi isteri pada Nabi akhir zaman. Bahkan Allah Muhammad
satu hari waktu mana orang Yahudi bertengkar dengan orang Arab, Allahumma salli Muhammad, dan waktu tu Khadijah ada, perempuan-perempuan lain ada, kawan-kawan Khadijah ada. Waktu tu orang Yahudi kata apa, nanti kamu wahai orang Arab, bila datang seorang Nabi di akhir zaman ini yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab-kitab kami, waktu tu kami akan ikut Nabi itu berperang dan memusnahkan kamu, menghancurkan kamu orang Arab. Yahudi dia bertengkar dengan orang Arab waktu tu. Dan Yahudi duduk di situ kerana apa? Di tanah Arab waktu tu kerana apa? Kerana menunggu Nabi akhir zaman, dan mereka yakin Nabi itu akan lahir daripada golongan Yahudi, dan mereka akan angkat Nabi itu dan juga menjadikan Nabi itu pemimpin, dan mereka akan menyerang orang Arab. Itu tujuan dia. Sampai kalau ni Yahudi serang Arab. Dia gunakan Arab Saudi dan sebagainya sebagai dia punya, dia panggil boneka ataupun kuda dia lah untuk apa? Memusnahkan Arab. Mereka menghasut orang Arab. Sampai ke hari ni dengki mereka pada orang Arab kerana Nabi itu daripada orang Arab, kerja mereka tak habis-habis lagi. Sampai Arab dah hancur. Arab dah jadi payah nak bangkit. Allahumma salli Muhammad. Jadi itu hasadnya orang Yahudi pada orang Arab, bangsa. Dia panggil kebangsaan dia tu sangat kuat sampai meletak tepi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan kamu pelbagai bangsa, pelbagai warna kulit untuk apa? Untuk kamu liyata'arafu, untuk bainahum, untuk kamu sama-sama kamu kenal mengenali. Allah SWT, bukan untuk menyerang, menghasut sekian-sekian buat tak. Allah SWT. Dan menyayangi bangsa tidak dilarang oleh Allah. Kerana Nabi Muhammad sangat menyayangi Quraisy, menyayangi bangsa dia sendiri. Allah Muhammad. Dan tidak salah kita mengangkat pemimpin di suatu negara itu, pemimpin daripada bangsa yang paling majoriti, tidak ada masalah. Kerana dibuat oleh Rasulullah, Nabi kata pemimpin itu Quraisy. Kenapa? Bangsa Quraisy paling dominan di tanah Arab waktu tu. Jadi Nabi suruh kalau nak pilih pemimpin daripada Quraisy. Okey ya. Jadi kalau kita di Malaysia, PM kita orang Melayu dan sebagainya, itu Allahumma salli Muhammad memang ada bertepatan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Boleh dan angkat bangsa lain, boleh, tidak ada masalah apa. Tetapi untuk menstabilkan masyarakat, lebih baik ikut cara Rasulullah, angkat kaum yang dominan. Macam tu. Okey. Tapi syaratnya dia adil lah, dia orang yang baik lah. Allahumma salli, dia orang yang baik. Okey ya. Ini bukan politik, ini sebut pasal hikmah daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allahumma salli Muhammad. Bukan politik, apa politik lah tu lah. Cerita tak apa lah. Allahumma salli Muhammad. Okey. Jadi Allahumma salli Muhammad. Okey, tak apalah. Okey, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Arab waktu mana dia kata kami akan ikut Nabi itu dan sebagainya, menyerangi kamu. Waktu tu Khadijah dengar tentang Nabi ini daripada orang Yahudi pula. Waktu tu Khadijah kata dekat kawan-kawan dia, Allah SWT kata apa, wahai kawan-kawan aku semua, aku ingin menjadi isteri pada Nabi yang akan main, yang mereka sebut ni. Aku ingin jadi Nabi, aku ingin jadi isteri dia. Allah SWT Muhammad. Aku ingin bertemu dengan dia. Waktu tu orang gelak dekat Sayyidatina Khadijah. Dan waktu ni saya rasa Khadijah belum kahwin, belum kahwin lagi. Allah sebelum kahwin lagi. Ini waktu dia muda-muda dia dah dengar. Daripada sejak dia membesar di Mekah dia dah dengar cerita tentang Nabi akhir zaman. Okey, jadi akhirnya dia ingin sangat nak kahwin, nak jumpa Nabi akhir zaman ni. Sampai waktu tu dia punya kawan-kawan gelak kat dia, dia berkata, "Apalah kamu, mana ada Nabi akhir zaman? Tak ada Nabi apa? Apalah kamu punya angan-angan ni?" Dia pergelak kat dia. Tetapi tengok disebabkan sidqu, iaitu benarnya hati dia nak bertemu dengan Nabi akhir zaman kekasih Allah, Allah tunaikan. Allah tahu niat hamba dia. Allahumma salli Muhammad. Sebab itu kita kena perbanyakkan niat-niat yang baik. Niat kita nak bertemu dengan orang soleh, niat kita nak bertemu dengan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita untuk bertemu dengan Rasulullah, Allah akan kabulkan niat. Tapi kalau niat kita nak jumpa artis, pemain bola sepak, jumpa orang sekian-sekian, Allahumma salli Muhammad, maksudnya ikon ataupun idola keduniaan, kita akan jumpa juga. Tapi niatlah kita nak jumpa dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita pergi mana pun kita bertemu dengan kekasih Allah, dan kita yang paling kita nak bertemu adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi niat nak bertemu dengan Rasulullah. Tengok Khadijah, Allah tunaikan niat dia dapat bertemu dengan Rasulullah. Ibu-ibu semua pun mulai hari ni, mulai saat ini, kena niat kuat-kuat dalam hati, aku nak jumpa Rasulullah. Allahumma salli Muhammad. Jumpa di mana ni? Nanti di barzakh insya-Allah. Jumpa nanti di mahsyar insya-Allah, dan jumpa nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Niat nak jumpa Rasulullah. Allahumma salli nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niat nak jumpa raja, sultan, itu sangat besar dah. Nak jumpa sultan ni, raja ni. Lepas tu kita pun jumpa, oh besar sangat nikmat.
Tapi yang kita nak jumpa ini Nabi Muhammad ni, dia adalah pemimpin langit dan bumi, raja, sultan langit dan bumi, raja dunia dan akhirat, dan raja nanti di mahsyar. Kata Nabi Muhammad, nanti di mahsyar semua nabi-nabi dan rasul-rasul semua tak berani mensyafaatkan umat dia, menolong ahli mahsyar. Semua kata nafsi-nafsi, melainkan aku, bila orang mai dekat aku akan kata ana laha, akulah yang kamu cari itu, akulah yang akan beri syafaat, akulah akan tolong kamu semua ahli mahsyar. Dan waktu tu bila Nabi sujud di bawah arsy Allah, Allahumma salli Muhammad, Allah kata irfa' ra'sak, angkat kepala kamu hai Rasulullah, berilah syafaat, dan syafaatku kamu pada hari ini diterima oleh Allah. Seolah-olah mahsyar itu milik Rasulullah. Sampai kalau Nabi nak orang tu masuk syurga nak syafaat, Allah izinkan. Nabi nak orang tu Allah izinkan. Nabi nak orang tu Allah izinkan. Itu Allah, itu Nabi Muhammad. Sampai ada umat yang tak cukup timbangan amal dia di mizan, Nabi yang letak, Nabi yang tambah sampai berat timbangan amal dia, masuk ke syurga. Waktu mana umat lintas titian sirat, kata Rasulullah, aku akan duduk situ, aku doa Rabbi salim salim, minta ya Allah selamatkan umatku. Kalau umatku dia tergelincang nak jatuh dalam neraka jahanam, nak jatuh di bawah, nak jatuh daripada titian sirat, aku akan pegang di sini. Nabi kata ni tempat kita pakai seluar ni, sini ni, dekat kita panggil tulang rusuk kita ni, pinggang ni. Nabi akan pegang di situ, Nabi tarik, Nabi letak balik atas titian sirat, Nabi kita teruskan jalan sambil Nabi doa sampai ke syurga. Allahumma salli. Dan semua itu diizinkan oleh Allah. Nabi bercakap, Nabi minta semua diizinkan oleh Allah. Kenapa? Seolah-olah mahsyar itu milik Rasulullah. Nabi raja, itu raja Nabi Muhammad. Jadi kalau kita niat nak jumpa Rasulullah dan kita dapat bertemu dengan Rasulullah, itu lebih baik daripada kita bertemu dengan siapa saja yang pangkat ataupun namanya besar di dunia. Nabi Muhammad lebih besar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di niat ibu-ibu, insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan ibu-ibu macam Sayyidina Khadijah, dapat bertemu dengan Rasulullah, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila dia niat macam tu, Allah kabulkan niat-niat Khadijah, Sayyidina Khadijah. Hikmah Allah nak jadikan, Allah nak tunaikan niat Sayyidina Khadijah, maka waktu mana Sayyidina Khadijah dikahwinkan oleh ayah dia, kerana orang Arab pada waktu itu dia nak selamatkan anak dia daripada zina. Khuwailid ni orang yang saleh, dia jadikan Khadijah ini kahwin awal umur dia. Allahumma salli, mungkin belasan tahun, saya tak ingat, ada saya baca tadi, lebih kurang lah. Maksudnya awal, muda sangat dah dia bagi kahwin dah. Dia bagi kahwin dah kenapa? Dia nak selamatkan Khadijah daripada berlaku zina. Allahumma salli. Tapi kahwin tak lama selepas itu wafat, meninggal dia punya suami. Kahwin lagi, meninggal lagi. Akhirnya dia berkahwinlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah wafatkan dua orang suami dia sebelum tu? Kerana Allah nak jumpakan dia dengan Nabi Muhammad, dan Allah nak tunaikan niat dia yang ikhlas untuk bertemu seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allahumma salli Muhammad. Ya Allahumma salli Muhammad. Dan hikmah daripada sini, kita kalau kematian suami, kita kena sangka baik pada Allah. Mungkin Allah nak temukan yang lebih baik. Allah temukan lebih baik ya. Bukan gatai ni, orang kena kata gatai, bukan gatai. Allah SWT niat, dia panggil niat ataupun sangka baik dengan Allah. Kalau ada suami meninggal, mungkin lebih baik Allah nak ganti. Kalau tak di dunia, di akhirat. Kalau tak dunia, di akhirat. Allah SWT, tak dunia, di akhirat. Okey. Sebab apa? Di akhirat nanti, kalaulah suami kita masuk syurga, oh indahnya lebih baik maksudnya, lebih baik ya. Ataupun kita tak dapat nak kahwin, orang yang tak jumpa jodoh, yakinlah nanti di akhirat boleh kahwin juga. Dia boleh kahwin dengan mana-mana orang lelaki yang meninggal tak ada isteri, ataupun yang meninggal ada isteri tapi nak jadi isteri kedua, boleh? Boleh ya? Boleh. Allahumma salli Muhammad. Okey, tak apalah jadi. Allahumma salli Muhammad. Jadi hikmah kematian ini untuk apa? Allah nak kurniakan kepada Khadijah yang lebih baik lagi, dan Allah tunaikan niat dia. Allahumma salli. Ini juga pernah berlaku kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, dia ada suami nama Abu Salamah. Ini hanyalah kunyah lah, sebab dia ada dia panggil anak nama Salamah. Ummu Salamah, dia ada Abu Salamah. Abu Salamah ni dia punya suami sangat baik, sangat soleh, sangat menyenangkan hati dia. Susahlah nak jumpa suami-suami di akhir zaman yang menyenangkan hati para isteri. Banyak yang menyusahkanlah. Allah menyusahkanlah. Itu akhir zaman lah. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Macam tu juga orang lelaki selalu kata apa? Susah nak jumpa isteri yang salihah. Macam juga tu suami. Jangan kita hanya duk nampak orang perempuan, kita juga pun tak baik juga. Okey, jadi tak apalah.
Tapi mudah-mudahan Allah jumpakan kita jodoh-jodoh yang soleh dan soleha. Allahumma salli Muhammad. Okey ya. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, Ummu Salamah, Abu Salamah ni suami dia sangat baik, sangat soleh. Sampai Ummu Salamah rasa apa? Dia rasa tidak ada seorang lelaki yang lebih baik daripada suamiku. Kita pernah rasa begitu tak? Kalau rasa begitu memang suami kita memang hebat lah. Memang seorang yang soleh sangat-sangat lah. Okay. Sampai dia rasa tidak ada suami yang lebih baik daripada suamiku. Paling soleh, paling baik, paling menyenangkan, paling menggembirakan. Tiba-tiba satu hari wafat Abu Salamah, suami dia. Seronok-seronok meninggal. Bila meninggal dia sangat sedih lah. Sedih sangat-sangat. Kehilangan sungguh dalam hidup dia suami yang sangat soleh. Yang dapat menghayati, memahami benda ni orang yang pernah kematian suami lah. Allahumma salli Muhammad. Kehilangan. Allahumma salli Muhammad. Akhirnya Nabi jumpa dengan dia, dia bertemu dengan Rasulullah, mengadukan kesedihan dia. Wafatnya Abu Salamah, suami dia. Waktu tu Nabi SAW kata apa? Allahumma salli Muhammad. Setiap musibah kata Rasulullah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli. Kata kalimah ini. Yang kedua kata Rasulullah, doalah, ya Allah, tukarkanlah musibah yang aku hadapi ini kepada yang lebih baik. Itu hadis Rasulullah tu. Itu terjemahan hadis lah. Ya Allah, tukarkanlah musibah yang aku hadapi ini kepada yang lebih baik. Kepada yang lebih baik maksudnya apa? Keadaan yang lebih baik selepas ini. Ditukar dengan nikmat. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan doa ini kata Nabi Muhammad, siapa yang amalkan doa dan kalimah ini, siapa sebutkan waktu mana ditimpakan musibah kecil ataupun besar, Allah akan tukarkan musibah itu menjadi nikmat yang sangat besar. Allah akan tukar yang lebih baik. Contoh musibah COVID-19, kekurangan harta ke, masalah problem keluarga ke. Yang pertama sekali kita kena balik kepada Allah, ingat Allah dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua berdoa terus, ya Allah tukarkanlah musibah yang aku hadapi ini kepada yang lebih baik. Siapa yang amal ni, dia akan dapat yang lebih baik. Amalkan. Hadis ini boleh juga kita rujuk dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, dalam tafsir berkenaan dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Boleh tengok nanti hadis panjang hadis ni. Banyak hadis macam tu. Jadi kita kena baca macam tu setiap hari. Tengok saja apa musibah yang berlaku, sama ada pada orang, pada diri kita, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah tukarkanlah, macam tu doa. Okey. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi Ummu Salamah pun amalkan yang Rasulullah bagi tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia minta, ya Allah tukarkanlah musibah yang aku hadapi ini, musibah kematian suami, kepada yang lebih baik. Allahumma salli Muhammad. Tapi dalam hati dia ada lintas rasa. Rasa apa? Rasa adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tak pernah lagi aku jumpa lelaki macam ni. Allahumma salli Muhammad. Tetapi dalam masa yang sama dia kata apa? Aku yakin bahawa hadis Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu benar. Aku yakin mesti Allah tukar lebih baik. Walaupun aku rasa tak mungkin lah, macam mustahil lah lelaki macam ni nak jumpa. Allahumma salli Muhammad. Akhirnya disebabkan husnuzan dia dengan amalan yang diberi Rasulullah, yakin dia dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, satu hari Nabi pinang dia. Meminang. Nabi tawar dia untuk menjadi isteri Rasulullah. Abu Salamah dengan Rasulullah siapa lebih baik? Nabi Muhammad lah. Rasulullah lah. Tengok Allah kabulkan doa dia. Allah kabulkan permintaan dia yang dia ambil amalan ini daripada Rasulullah. Amalkan insya-Allah lepas ni ada insya-Allah. Allah SWT ada kebaikan yang kita akan dapat. Okey ya. Okey, Allah SWT. Jadi akhirnya dia macam mana? Dia terkejut. Ummu Salamah terkejut. Allah SWT. Dia terkejut. Nabi minang aku. Nabi tawarkan untuk menjadi isteri. Waktu tu kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, aku ni dah tua dah. Sekitar umur 60-an lebih kurang. Allahumma salli Muhammad. Wahai Rasulullah, aku dah tua. Engkau nak ke orang yang dah tua? Allahumma salli Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, aku pun tua juga. Allahumma salli, aku pun orang yang tua juga. Allahumma salli Muhammad. Sebab Nabi ni waktu ni Nabi dah 50 lebih ya. Nabi dah berhijrah ke Madinah. Allahumma salli Muhammad. Nabi kahwin dengan 2 orang saja. Nabi kahwin dengan 3 orang saja waktu mana Nabi di Mekah. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah. 3 ya. Yang lain semua selebihnya isteri Rasulullah semua di Madinah. Ini sirah yang kita kena ambil peduli. Bukti cinta kita pada Rasulullah.
Allahumma salli. Lepas wafatnya Khadijah, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Saudah. Saudah ni pun tua juga, lebih kurang umur 63 Nabi kahwin dah. 63. Allahumma salli. Saudah. Lepas Saudah, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Dan waktu ni Aisyah sekitar umur 6 ke 7 tahun. Nabi kahwin tapi Nabi tak duduk sekali. Nabi kahwin saja, akad nikah saja, tapi Aisyah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayah dia di rumah. Sehinggalah bila Nabi hijrah ke Madinah, Allahumma salli, umur Aisyah sekitar 9 tahun dan ke atas, waktu tu barulah Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Dan orang Arab waktu tu umur 9 tahun, macam kita umur 20 lah. Arab ni besar, orang yang dah matang dan sebagainya. Okay, jangan bayangkan 9 tahun orang Melayu. Okay, Allahumma salli, orang Melayu kecil lah. Okay, Allahumma salli Muhammad. 9 tahun kita tak nak buat apa 9 tahun orang Melayu. Ni orang Arab, dia lain. Okay, jadi tambah-tambah orang sebelum-sebelum ni lagi saiz dia itu lebih besar masa dia, cepat matang dan sebagainya. Okey, jadi tambah-tambah dia anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang ayah yang mendidik anak dengan baik dan seorang ayah yang sangat Allahumma salli Muhammad berakhlak mulia yang menjadi contoh pada anak dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia berani nak lepas anak dia umur 9 tahun duduk dengan Rasulullah. Kerana apa? Dia yakin dengan didikan dia pada anak-anak dia. Allahumma salli Muhammad. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keluarga dia juga panjang kalau kita nak cerita, tak perlu panjang cerita banyak. Okey. Jadi Allahumma salli Muhammad, selebihnya isteri semua Nabi kahwin di kota Madinah. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad, Sayyidah Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, aku ni tua kau nak kah? Nabi kata, aku pun tua juga. Dia kata lagi, wahai Rasulullah, kenapa Ummu Salamah kata macam ni? Adakah sebab dia tak mau Rasulullah jadi suami dia? Tak. Tetapi dia rasa tak layak. Dan ini perlu ada kepada ibu-ibu ataupun para wanita di zaman ni. Apa? Kita rasa kita ini tak layak dan orang lain lebih layak. Kita rasa orang lain lebih baik. Allahumma salli Muhammad. Jangan kita menjadi seperti mana ahli dunia ataupun orang yang mereka itu fasik, orang yang semata-mata kehidupan mereka hanyalah Allahumma salli Muhammad kesenangan dunia. Mereka nak apa? Mereka itu Allahumma salli lebih layak pada orang lain. Mereka nak kalau orang lekehkan mereka, orang kata pada mereka, Allahumma salli, mereka akan celah balik. Allahumma salli, mereka akan melenting balik. Kerana apa? Tak boleh terima kata diri ada kekurangan. Itu ahli dunia. Kita kalau nak jadi orang akhirat, orang ikut Rasulullah, sentiasa kena rasa aku tak layak ni. Allah. Walaupun orang kata kita layak, Allah. Walaupun memang kita ambil jawatan yang orang bagi tu, tapi tetap rasa tak layak. Tetap nampak aku ada kekurangan. Jangan bila orang kata kamu layak, kami lantik kamu pemimpin kami. Ketua muslimat di Puchong kami lantik kamu. Jangan kita rasa aku ni tak layak tapi dah kamu lantik ke aku layak lah aku. Tak, tetap aku tak layak. Tapi aku terima kerana apa? Kerana disebabkan kamu semua nak. Disebabkan tak ada orang lain lah. Kamu memang pilih aku, terima. Dan Allah akan tolong kita kalau kita dilantik. Bukan kita yang angkat diri kita, tapi orang lantik. Itu Rasulullah sebut dalam hadis. Ada seorang sahabat dia minta ke Rasulullah jawatan. Wahai Rasulullah, berilah pada aku apa-apa jawatan. Allahumma salli Muhammad. Menteri ke apa, gubernur ke apa semua. Nabi kata hati-hatilah kamu dengan jawatan. Kerana orang yang minta jawatan nak angkat diri dia, Allah akan susahkan dia, kata Rasulullah. Dan di akhirat nanti akan penyebab penyesalan. Jawatan tu penyebab penyesalan nanti di akhirat. Nabi marah sahabat ni, amaran kat dia. Tapi kata Rasulullah, kalau orang pilih kamu, orang lantik kamu, orang mukmin pilih kamu, depa nak kamu, ambil kata Rasulullah, kamu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu tawarkan, kamu seorang lantik kamu akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi Sayyidatina Ummu Salamah rasa apa? Rasa tak layak. Allahumma salli, dia rasa ada kekurangan dia. Allahumma salli. Dan itulah sifat orang mukmin, sifat orang yang beriman kepada Allah, sentiasa merasakan rendah diri. Allah sebut dalam Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu bila berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tunduk, merendahkan diri. Sentiasa merasa kehambaan diri mereka. Okey. Allahumma salli. Disebabkan sifat kehambaan dia, kerendahan hati dia lah, Nabi pilih dia. Nabi pilih. Nabi tak suka orang sombong. Allah benci orang sombong. Benci orang sombong. Rendah diri. Okey, jadi Allahumma salli. Rasulullah, aku ini anak ramai. Nabi kata kalau engkau kahwin dengan jadi anak, akan apa? Allahumma salli. Yang ketiga dia kata kat Rasulullah, Allahumma salli Muhammad. Wahai Rasulullah, aku ini sangat kuat dari isteri yang lain. Aku tak mau bila
aku akan keluarkan satu kata-kata yang menyakiti hati seorang Nabi, menyebabkan kemurkaan Allah kepada aku. Tengok, sifat apa? Sifat takut Allah murka, sifat takut derhaka pada suami, sifat takut menyakiti suami. Allahumma salli Muhammad. Bagaimana hati kita dengan suami kita? Allahumma salli Muhammad. Setengah isteri, suami dia peringat, kata janganlah cakap begitu, janganlah maki hamun suami, janganlah maki hamun saya ni suami kamu, takut-takut nanti Allahumma salli Muhammad, Allah marah nanti. Allah marah apa? Dia tak baik pilih lah, ikut suka saya lah. Dah sampai tahap macam ni tak boleh. Ni isteri yang macam ni problem. Allahumma salli Muhammad. Dan sebagai suami juga sabar dan teruskan bimbing. Allah, teruskan doa, solat hajat dan sebagainya. Tapi tengok Ummu Salamah, dia takut kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, kalau itu masalah engkau, aku boleh doa kepada Allah supaya hilangkan kecemburuanmu kepadaku, kepada isteri-isteriku. Ummu Salamah terima saja. Kalau kita macam mana? Oh, tak boleh kalau tak cemburu, mana boleh? Kita macam-macam. Allahumma salli Muhammad. Bagi Ummu Salamah, kalau aku cemburu tu tak elok, takut keluar kata-kata yang tak elok. Dan dia ridha, dia suka, Nabi doa pada dia. Nabi pun angkat tangan doa, ya Allah, hilangkanlah, keluarkanlah sifat cemburu dalam hati yang ada dalam hati Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah ni dia jadi seorang isteri yang tak iri hati dan cemburu pada isteri Nabi yang lain. Bahkan dia seorang isteri Rasulullah yang suka duduk dengan isteri-isteri Nabi dan suka tolong isteri-isteri Nabi. Di rumah tolong, apa kerja kamu aku nak tolong. Ada tak madu kita mai tolong kita di kerja rumah kita? Ada tak? Tak ada. Walaupun kita tak ada madu lah. Muhammad. Tapi kebiasaan tak ada. Ada tak madu telefon? Assalamualaikum, madu saya. Ya, saya madu kamu. Allah Muhammad. Dia kata dia buat apa? Dia basuh baju. Jangan basuh. Saya ni sebagai isteri muda kepada suami kamu, kita ni saudara. Maneh semua maksud dia. Saya akan tolong kamu. Tinggal. Saya akan basuh baju hari ni. Ada apa lagi? Masak tak lagi? Tak apa, saya masak. Sebab hari ni saya nak khidmat kepada kamu. Nak hormati kamu sebagai kakak saya. Sebagai isteri pertama, suami saya. Mana ada? Kalau ada ni memang wali besar lah. Allah SWT. Mungkin wali kutub lah. Perempuan ni. Allah SWT. Tapi tengok, yang ni berlaku kepada Ummu Salamah. Tolong kerja rumah yang dibuat oleh Aisyah. Tolong isteri ini, tolong isteri ini. Tolong Nabi Muhammad. Duduk bersama dengan isteri pada Nabi-Nabi. Allah SWT. Bahkan kadang-kadang giliran dia bagi dekat isteri Nabi yang lain. Tak usah cemburu. Allah SWT. Okey, jadi tetapi cemburu tu tak salah. Sebab isteri Nabi yang lain sangat kuat cemburu. Paling kuat cemburu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kata ulama, cemburunya isteri Nabi Muhammad ataupun cemburunya seorang perempuan kepada suami dia yang madukan dia, cemburu pada madu-madu yang dia yang lain, kata ulama itu fitrah manusia ataupun fitrah seorang wanita. Tetapi dia perlu menjaga adab-adab. Jangan sampai memaki hamun, jangan sampai menghasut, membiar santau dan sebagainya. Ya cemburu, tetapi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tu Ummu Salamah. Akhirnya dia berkahwinlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di Khadijah Allah gantikan suami dia yang meninggal 2 orang dengan seorang suami yang lebih baik. Allahumma salli yang lebih baik. Sikit lagi 5 minit lagi lebih kurang. Allahumma salli. Akhirnya berkahwinlah Sayyidatina Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia sangat kuat menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, daripada situlah Nabi mendapat 7 orang anak. 7 orang anak. Allahumma salli Muhammad, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim itu ada ulama mengatakan dia daripada Maryah Qibtiyah. Dan Maryah Qibtiyah ini ada khilaf. Ada ulama mengatakan dia isteri Rasulullah, ada mengatakan dia hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hamba memang halal untuk digauli. Allahumma salli. Okey, jadi isteri Rasulullah Al-Qasim, Abdullah, Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, Allahumma salli, Ruqayyah, itu di antara anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi daripada Khadijah lah Nabi dapat anak-anak Nabi Muhammad, dan daripada Khadijah lah Allahumma salli ala Muhammad lahirnya keturunan Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad sampai ke hari ini. Kalau kita jumpa Syarifah, Sayyid, Allahumma salli, ataupun apa sajalah gelaran Ahlul Bait ataupun orang yang keturunan Nabi lah, Al-Idrus, As-Saggah ke, Allahumma salli Muhammad, bin Syihab ke, bin Yahya ke, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli, dan lain lagi Al-Jufri ke. Jadi kalau kita jumpa zuriat Nabi Muhammad, mereka ni siapa? Yang pertama memang zuriat Nabi Muhammad, yang kedua zuriat daripada Khadijah, turunan Khadijah binti Khuwailid. Okey, jadi
Ya Allah daripada Khadijah lah Nabi dapat anak-anak, dan daripada Khadijah jugalah Allah SWT Muhammad turunnya zuriat Nabi SAW. Okey, Allah SWT Muhammad. Jadi berkahwin Nabi dengan Khadijah, dapat anak, dan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, dia adalah seorang isteri Rasulullah yang sangat kuat menolong agama Rasulullah SAW, sehingga kan selepas kewafatan Allah SWT Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Nabi selalu sebut tentang Khadijah kepada isteri-isteri dia, depan isteri-isteri dia, sehingga menimbulkan cemburu. Allah SWT. Sebelum itu Allah SWT, kita ambil dulu satu kisah berkenaan dengan kelebihan Sayyidatina Khadijah. Kelebihannya banyaklah, keturunannya baik, agamanya baik, seorang berharta, seorang yang cantik, Allah SWT, seorang yang menjadi isteri Rasulullah, daripada dia lahir anak-anak Rasulullah, turunan Rasulullah. Di antara kelebihan dia yang tak ada pada orang lain, apa? Dia diberi salam khusus daripada Allah. Satu hari Nabi Muhammad SAW duduk di rumah, dan waktu tu Sayyidatina Khadijah sedang siap-siapkan makanan. Dia letak dalam bekas. Waktu mana dia angkat, dia nak masuk jumpa Rasulullah, nak bagi makanan yang dia nak hidangkan, turun Jibril waktu tu. Jibril turun, dan Jibril alaihi salam kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Khadijah. Ini Khadijah. Ni yang sedang jalan kepada kamu, ini Khadijah. Kata Sayyidina Jibril. Allahumma salli Muhammad. Kata Sayyidina Jibril alaihi salam, wahai Rasulullah, Allahumma salli Muhammad, fa'aqri'ha as-salam minallah. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Fa'aqri'ha salam minallah. Kata Sayyidina Jibril AS, wahai Rasulullah, Allahumma salli Muhammad, sampaikan salam minallah, daripada Allah kepada Khadijah, wa minni, dan daripada aku. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, ada panggil faedah di sini. Yang pertama sekali, tengok Khadijah, dia sendiri bawa makanan, sediakan makanan hidang untuk Rasulullah. Sedangkan kata ulama, waktu tu Khadijah memiliki ramai hamba dan ramai pembantu. Ramai, kerana dia perniagaan yang sangat besar, pembantu dia sangat ramai. Allahumma salli Muhammad. Tetapi seorang pembantu dia pun dia tak suruh untuk khidmat menyediakan makanan kepada Rasulullah. Dia buat sendiri. Allahumma salli Muhammad. Kerana apa? Kerana dia nak berkhidmat kepada Rasulullah, nak berkhidmat kepada suami. Dan ini juga menunjukkan, kata ulama, kerendahan hati dia, orang tawaduk. Ya, aku ni seorang yang hebat, seorang yang banyak perniagaan, banyak pembantu, banyak orang yang khidmat, pekerja aku, banyak staf aku, tapi aku tak mau suruh mereka. Aku nak buat sendiri. Aku nak khidmat pada suami aku. Ini tawaduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok mulia hati Khadijah, sebab tu dia layak jadi isteri Rasulullah. Sebab itu nama dia disebut sampai ke hari ini, kerana kemuliaan hati tu. Sebab tu ibu-ibu semua, sebelum kita meninggal, pastikan hati kita ini mulia semua. Sifat-sifat kita semua mulia. Buang semua sifat-sifat yang tercela, masuk sifat yang mulia. Kerana bila kita mulia hati, Allahumma salli Muhammad, kita akan mulia dunia dan akhirat. Lepas kita mati pun akan ada orang muliakan kita, dan Allah tetap memuliakan kita. Hati penting, kemuliaan hati. Jadi dia angkat. Lepas tu Nabi pun kata dekat Sayyidatina Khadijah, wahai Khadijah, Allahumma salli, ya Khadijah, hadza Jibril, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Jibril. Dan Khadijah tak nampak. Nabi beritahu, hadza Jibril, ini Jibril. Allahumma salli Muhammad. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, Jibril menyampaikan salam daripada Allah dan daripada dia kepada engkau, wahai Khadijah. Yuqri'ukis salam minallah wa minhu. Allahumma salli Muhammad. Jadi kata Sayyidina Khadijah, tengok, Allahumma salli Muhammad, seorang yang bijak, seorang yang berilmu, seorang yang hatinya itu, Allahumma salli Muhammad, penuh kerendahan, kehambaan. Terus Khadijah kata apa? Allahumma salli Muhammad. Dia tak kata, ya memang pun aku layak semua ini. Allah tak kata. Tapi dia kata apa? Allahus salam wa minhus salam. Allahumma salli Muhammad. Wa alai Allahumma salli Muhammad. Wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril wa ala Jibril assalam. Allah wa ala Jibril salam assalam. Allahumma salli Muhammad. Maksudnya apa? Allahumma salli Muhammad, Allahus salam. Bila dia dengar salam daripada Allah, daripada Jibril, terus dia kata Allahus salam.
Allah itu dia sifat dia As-Salam. Allahumma salli Muhammad. Wa minhu salam, dan daripada Allah itulah salam. Allahumma salli Muhammad, kesejahteraan. Dan kepada Allah lah Allahumma salli Muhammad, kembali salam. Allahumma salli Muhammad, salam. Salam semua daripada Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah As-Salam. Dan kepada Jibril As-Salam. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allah SWT ini dipanggil tanda bukti betapa bijak dan betapa berilmunya Khadijah. Kenapa? Dia tak kata waalaikumsalam. Tak kata. Tapi dia kata Allahu salam wa minhu salam wa ilaihi ya'udu salam wa ala Jibril alaihi salam. Kenapa Allah dia tak kata waalaikumsalam? Kerana tak boleh kita bila Allah bagi salam kat kita, kita kata waalaikumsalam. Kerana waalaikumsalam itu doa kita kepada seseorang supaya dia mendapat keselamatan, kesejahteraan. Adapun Allahumma salli Muhammad, tak mungkin kita doa minta Allah sejahtera, kerana Allah itu maha sejahtera, maha salam. Allahumma salli, dan keselamatan semua daripada Allah. Sebab itu dia kata Allah itulah yang maha sejahtera, maha as-salam, dan kepada Allah lah kembali as-salam. Allahumma salli Muhammad. So dia datang daripada Allah, as-salam semua daripada Allah. Allahumma salli Muhammad. Dan ke atas Jibril as-salam. Kepada Jibril baru dia kata wa alaihi salam. Wa ala Jibril assalam. Allahumma salli Muhammad. Kenapa dia kata macam tu? Allahumma salli Muhammad. Kenapa kepada Jibril assalam? Kerana Jibril seorang makhluk, dan kepada makhluk kita boleh minta supaya Allah beri keselamatan pada dia. Kerana makhluk, makhluk. Kerana makhluk itu dia perlu keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, Allahumma salli, semua manusia Allahumma salli tak dapat kelebihan macam mana yang didapatkan oleh Khadijah. Kita tak dapat. Kerana Khadijah itu Allah bagi salam sebelum dia meninggal dunia. Adapun orang lain, umat Nabi yang lain, Allah bagi salam selepas mereka meninggal dunia, iaitu di akhirat. Seperti yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Allah kata tahiyyatuhum yauma yalqahu assalam. Ayat Quran, Allah kata apa? Salam penghormatan kepada mereka, iaitu orang mukmin, pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi salam. Allah akan Allahumma salli Muhammad memberi salam kepada orang mukmin yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebut dalam Quran dan surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini Allah akan sebut nanti yang syurga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam daripada mir rabbir rahim, daripada Tuhan Allahumma salli yang Maha Penyayang. Allah sebut dalam Quran. Jadi untuk orang mukmin Allah akan bagi salam, tetapi nanti di akhirat. Tetapi untuk Khadijah Allah bagi salam sebelum dia sampai ke akhirat. Ini kelebihan Sayyidatina Khadijah. Bahkan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sangat tinggi adab dia dengan Allah, dengan Jibril AS. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid duduk dalam rumah, selalu dia tutup aurat, pakai tudung semua. Kenapa? Pernah satu hari waktu mana Sayyidatina Khadijah dia buka tudung dia, pakai biasalah macam isteri-isteri lain di rumah. Waktu tu kata Nabi Muhammad, Jibril turun tadi. Tapi disebabkan engkau tidak menutup aurat, maka Jibril keluar balik. Jadi mulai start hari itu, Khadijah sentiasa dan selalulah, bukan setiap saat 24 jam tak, kebiasaan dia, kebanyakan waktu dia di rumah dia akan tutup aurat semuanya. Kenapa? Kerana dia takut-takut waktu tu Jibril main nak menyampaikan wahyu. Dan Allahumma salli Muhammad, Khadijah dia dapat tahu, kata Nabi dapat wahyu kalau waktu mana dia tengah pakai tudung, tiba-tiba Nabi berpeluh, itu Nabi cakap, berita ni wahyu. Tapi kalau Nabi diam, waktu tu Khadijah tak pakai tudung, tak tutup aurat, tiba-tiba Nabi cakap, dia tahu ini bukan wahyu, bukan Quran, ini daripada Nabi Muhammad. Masa dia Khadijah seorang isteri yang boleh beza mana wahyu, mana tak wahyu. Kerana Jibril akan ikut time, kalau Khadijah pakai tudung, Jibril masuk. Kalau dia tak pakai tudung, Jibril tak masuk. Itu kelebihan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Allahumma salli Muhammad. Dan Allahumma salli Muhammad, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid untuk yang akhirnya, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia sangat besar kedudukan di sisi Rasulullah, sangat tinggi akhlak, Allah sampai dicemburi oleh Sayyidatina Aisyah. Sikit saja. Walaupun Sayyidatina Aisyah sangat cemburu pada Rasulullah, kepada Khadijah, sampai pernah satu hari Allahumma salli Muhammad, sampai satu hari pernah Sayyidatina Aisyah kata, hadis ini wa Imam Bukhari di sahih, dia kata apa? Ma ghirtu ala imratin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah. Allahumma salli Muhammad. Li kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha
Itu kata dia. Dia mengaku terus. Kata Khadijah dalam riwayat Bukhari, sahih Allah Subhanahu kata dia, tidaklah aku cemburu pada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana cemburunya aku kepada Khadijah. Disebabkan apa? Likathrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyaha. Kerana Nabi ni banyak sangat sebut tentang Khadijah. Nabi banyak sebut kerana apa? Nabi sangat sayang pada Khadijah dan Nabi sangat mengenang jasa Khadijah. Allah Subhanahu dia kata aku sangat cemburulah. Hak lain-lain isteri tak sebut macam ni, Nabi tak sebut. Tapi aku sangat cemburu pada Khadijah. Kenapa? Nabi banyak sebut tentang dia. Allah Subhanahu Muhammad. Allah Subhanahu Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis ni, wa qad uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yubashshiraha bi baitin laha fil jannah min qasab. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah bagi tahu kepada aku, Allah dah wahyukan kepada Rasulullah, suruh bagi tahu berita gembira pada Khadijah bahawa dia akan mendapat sebuah syurga yang dibuat daripada permata. Allah SWT, qasab min qasab. Maksudnya apa? Khadijah ni sebelum dia wafat, Allah SWT, waktu mana Jibril turun bagi salam, sampaikan salam daripada Allah, waktu Jibril kata apa? Allah telah menjanjikan syurga untuk kamu wahai Khadijah daripada permata. Sebelum meninggal ni Jibril mai bagi tahu kamu akan dapat syurga tu daripada permata. Kan hebat tu. Allah SWT, kita tak ada lah pula Jibril mai kan. Sebab kita orang biasa, Jibril mai bagi tahu. Itu Khadijah. Tengok Allah SWT bila sangat cemburu pada Rasulullah, pada Khadijah, Allah SWT Muhammad waktu tu Allah SWT satu hari waktu Nabi SAW duduk sebut Allah SWT Muhammad, waktu tu Sayyidatina Aisyah mula marah. Allah SWT Muhammad. Dalam hadis ni riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad. Allah SWT Muhammad. Waktu Nabi duduk Allah SWT Muhammad puji Khadijah, hari tu aku rasa sangat cemburu. Allah SWT. Maka aku pun katakan apa? Betapa banyak engkau sebut Khadijah. Aktsara ma tadhkuruha hamra. Dia kata Allah SWT, kata dia Allah SWT Muhammad, kamu ini banyak sangatlah sebut Khadijah. Allah SWT dia kata kat Rasulullah Allah SWT Muhammad. Dan kata Sayyidina Aisyah, Allah SWT Muhammad, kamu banyak sangat sebut tentang orang yang kemerahan rahangnya. Apa maksud kemerahan rahangnya? Maksudnya dah orang tua dia orang tua. Allah SWT Muhammad, kamu kahwin dengan maksudnya janda atau orang tua, aku ni lebih muda pada dia. Itu nak dimaksudkan. Allah. Terus Nabi kata apa? Nabi marah dan kata Sayyidina Aisyah, waktu tu aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah akan berubah melainkan hanya pada waktu turun wahyu dan waktu mana datang angin ataupun ribut, Nabi akan berubah muka. Muka Nabi berubah terus. Menunjukkan Nabi takut. Menunjukkan Nabi risau. Jadi dia kata, aku tengok wajah Nabi berubah waktu mana aku kata apa? Engkau banyak sangatlah sebut Khadijah. Dia wanita yang tua. Allah SWT Muhammad. Dia maksudnya janda lah. Kawan kahwin dengan janda. Aku ni darah. Waktu tu dia kata, aku takut melihat berubah wajah Rasulullah. Sebab Nabi kalau berubah wajah, menunjukkan Nabi marah. Allah SWT. Terus waktu tu Nabi kata apa? Nabi kata, Allah SWT Muhammad, Nabi kata apa? Qad abdalakallah azza wa jalla biha khairan minha. Qala ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Qad amantu bi idh kafara bin nas wa saddaqani idh kadzdzabani an-nas. Sampai habis hadis panjang. Allah SWT. Bila Nabi marah dekat Aisyah, Nabi kata apa? Allah tidak pernah gantikan aku dengan orang yang lebih baik daripada dia. Allah SWT. Nabi puji, tambah lagi puji. Allah SWT. Nabi kata apa? Seolah Nabi nak kata, kenapa engkau nak marah? Kenapa engkau nak cemburu sangat pada Khadijah? Tak pernah lagi Allah ganti kepada aku seorang isteri lebih baik pada Khadijah. Pengakuan Rasulullah. Kenapa Nabi cakap macam ni? Bukan untuk sakiti hati isteri, tapi Nabi itu seorang yang bercakap benar. Dan Nabi nak isteri dia yang lain muliakan Khadijah. Kenapa? Tengok Nabi sebut kerana apa? Bukan kerana Allah semata-mata harta dia ataupun kecantikan dia ataupun dia isteri pertama. Tengok Nabi kata kenapa? Kata Nabi SAW, dia membenarkan kata-kata aku ketika orang lain tidak percaya pada aku. Waktu mana aku bagi tahu kata aku ini Nabi, Allah turunkan wahyu.
orang dustakan aku. Orang kata ni pembohong ni. Orang tolak aku. Tetapi dia tidak pernah mendustakan kata-kata aku. Dia terima terus. Allah SWT. Waktu mana Nabi balik daripada Gua Hira, turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu tu Nabi gementar. Sejuk pada Nabi Muhammad. Macam demam lebih kurang. Waktu tu Nabi balik, Nabi kata apa? Zammiluni, zammiluni. Selimut aku, selimut aku. Siapa yang selimut? Siapa orang pertama berkhidmat kepada seorang Nabi ni turunkan wahyu? Khadijah. Orang lain tak ada. Bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Ali, bukan Omar, bukan Osman, bukan. Semua bukan. Siapa? Khadijah. Orang pertama yang zammiluni, zammiluni. Selimut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu tu Nabi selimut, Nabi takut dan Nabi mengadu pada Khadijah. Dan Nabi kata kat Khadijah, wahai Khadijah, aku risau apa yang aku dapat ini bila aku sampaikan kepada kaum aku, kepada umat, menyebabkan mereka menolak aku, mereka mendusta aku, mereka tak percaya. Kata Khadijah, wahai Rasulullah, teruskan saja, jangan risau, jangan takut. Allah tak akan sia-siakanmu. Allah pasti menjagamu, Allah pasti menolongmu. Tengok, bukan setakat menyelimuti Rasulullah, menolong Rasulullah, bahkan dia meniup semangat Rasulullah. Kan takkanlah Nabi tak cinta pada dia. Jadi kata Nabi Muhammad, dia telah membenarkan aku waktu mana orang tak percaya pada aku. Dia memberikan hartanya ketika orang lain menahan hartanya kepada aku. Orang lain waktu mana Nabi minta infak ke jalan Allah untuk menolong agama Allah, orang tak mau bagi. Tapi kata Nabi Muhammad, Khadijah bagi. Bagi semuanya. Sampai waktu mana Khadijah nak wafat, kata Sayyidina Khadijah, wahai Rasulullah, Allahumma salli Muhammad, andai tulang berulang aku ini ada harga untuk engkau jual, untuk menolong agama engkau, menolong engkau, jual semua tulang aku, wahai Rasulullah. Jual diri aku semua. Allahumma salli Muhammad. Tak mungkinlah, sebab diri orang mukmin tu kena tanam. Tapi kenapa kata-kata ni keluar? Nak menunjukkan Khadijah bagi semuanya pada agama Allah, pada Rasulullah. Allahumma salli Muhammad. Kita tak pula nak Allahumma salli Muhammad bagi tahu ke isteri kita, suami kita, abang kalau saya mati nanti ambil lah gadai semua barang emas saya. Ambil untuk belanja abang untuk ke jalan Allah. Tak ada lah. Yang kita ingat dalam fikiran kita, sebelum aku mati aku nak belanja apa-apa, aku punya duit. Allah SWT. Okey ya. Ataupun lebih baik suami aku mati, aku dapat harta dia. Okey, na'udzubillah min dzalik. Tapi Khadijah kata apa? Ambil semua. Habis semuanya diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dia bagi harta kepada aku waktu mana orang menahan harta dia. Dan Allah rezekikan aku mendapat anak melaluinya. Ketika Allah tidak merezekikan aku anak dengan wanita yang lain. Nabi bagi tahu lagi kelebihan Khadijah apa? Nabi kata, aku Allah beri rezeki anak melalui dia, bukan melalui isteri-isteri yang lain. Allah SWT. Termasuk Aisyah. Nabi tak dapat anak dengan Aisyah. Allah pilih Khadijah. Jadi itu Nabi sebut tentang Sayyidatina Khadijah. Allah SWT. Jadi saya nak sebut apa tentang hadis ni. Yang pertama sekali, Khadijah tu memang hebat lah. Memang sangat di hati Rasulullah lah. Allah SWT. Sampai Nabi kata tak ada isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Tak pernah Allah gantikan lebih baik daripada Khadijah. Yang kedua menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi itu, Allahumma salli ala Muhammad, menghargai isteri. Kita isteri khidmat banyak pada kita, bagi duit, kita sesak dia bagi barang mahal dia, tapi sikit pun tak sebut kebaikan isteri. Yang tahu hang ni marah, celah, rendahkan isteri. Ini peringatan bagi suami, jangan pernah kita rendahkan sikit pun khidmat suami kita pada isteri kita pada kita. Walaupun dia bancuh segelas ayam, semilo saja, hargai dia. Allahumma salli. Dan dia punya khidmat. Kenapa? Besarnya khidmat seorang isteri pada suami. Allahumma salli. Jadi Nabi Muhammad mengiktiraf, Allahumma salli, jasa Sayyidah Khadijah. Yang ketiga, apa faedah pada hadis ni? Allahumma salli Muhammad. Nabi Allahumma salli Muhammad mendidik isteri dia supaya jangan merendahkan khidmat orang lain pada agama. Jangan merendahkan orang lain. Nabi ajak siapa? Nabi ajak Aisyah. Ya, dia tua, tapi dia ini. Allahumma salli. Maksudnya Nabi didik kita semua, didik isteri dia apa? Jangan pandang rendah pada siapa saja. Di zaman ini orang suka pandang rendah orang lain. Dia kata apa? Siapa tak masuk dalam kumpulan kami, dia tak berjuang Islam. Kumpulan kami, dia tak tolong agama Allah. Padahal tolong agama Allah tu luas. Paling kurang tolong agama Allah main mengaji. Mengaji dengar ni dikira tolong agama Allah. Kenapa? Bila kita balik, kita dapat amalkan tolong agama untuk diri kita, tegakkan diri kita. Yang kedua, dapat sampaikan pada orang lain. Mengaji ni tolong agama, berjuang untuk agama ni, mengaji ni. Allahumma salli. Ada orang berjuang agama, cara dia apa? Infak. Allahumma salli. Jadi jangan kita hanya mengatakan siapa tak duduk dalam kumpulan kami, tak berjuang agama. Sebab berjuang agama ni luas dan setiap orang tu dia berjuang mengikut kemampuan dia.
Dan iktiraf semua perjuangan orang. Oh, dia tu berjuang agama, dia tu berjuang agama, dia tu berjuang agama. Kena macam tu. Seperti mana dibuat oleh Nabi Muhammad. Okay, jadi Nabi didik isteri dia Aisyah supaya apa? Kamu kena menghargai orang lain. Kamu kena menghargai jasa orang yang berkhidmat pada agama pada suami dia. Itu Khadijah. Yang kelima apa faedah pada hadis ni? Allahumma salli Muhammad. Faedah pada hadis ni kita boleh ambil bahawa Aisyah itu isteri yang sangat merendahkan diri. Bila Nabi tegur, dia kata apa kat Rasulullah? Dia kata apa? Demi Allah, kata Aisyah dan riwayat yang lain. Dia kata demi Allah, mulai hari yang menyebab terasanya Nabi Allah, Rasulullah. Tak sebut dah. Last hari tu dia, lepas tu tak sebut dah. Lepas tu dia tak kata dah, kamu ni sebut Khadijah, kamu ni sebut Khadijah. Kalau kita isteri, suami kata tak payahlah sebut itu, saya tak suka. Minggu depan sebut pula. Sebulan lagi sebut pula. Allah SWT. Bila suami kata, kan saya kata jangan sebut benda ni, saya tak suka. Oh lupa pula. Allah SWT Muhammad. Tu kita orang biasa lah. Tapi Aisyah tak sebut dah. Wallahi demi Allah aku tak sebut dah yang apa yang menyakiti hati Rasulullah SAW. Yang keenam, faedah pada hadis ni, Aisyah, dia cemburu pada Khadijah. Dalam masa yang sama tinggi akhlak dia pada Khadijah dan dia sangat memandang tinggi Khadijah. Allahumma salli Muhammad. Kenapa? Semua hadis berkaitan dengan kelebihan Khadijah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Termasuk hadis ketiga dalam kitab Sahih Bukhari, hadis berkaitan dengan turun wahyu pertama. Iqra bismi rabbika, iqra. Siapa yang riwayatkan hadis Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad, yang berkhidmat pada Nabi Muhammad? Aisyah. Siapa yang riwayatkan hadis yang kita bacakan tadi tentang Nabi kata Khadijah ini dia tolong aku waktu orang tak tolong aku semua nah. Allahumma. Siapa yang riwayatkan hadis ni? Aisyah. Kalau betul-betul Aisyah itu tak suka pada Khadijah dan dia orang yang iri hati ataupun benci Sayyidina Khadijah, dia tak akan riwayatkan hadis tentang kelebihan Sayyidatina Khadijah. Kita kalau benci madu kita atau benci orang lain, Allahumma, kita tak sebut dah kebaikannya pada orang lain. Betul tak? Orang kata macam mana pandangan kamu jiran kamu tu ataupun madu kamu tu. Ni bukan saya nak promosi madu-madu ni, tak promosi lah. Ni contoh ya. Kita akan kata apa? Madu aku tak boleh pakai, dia rampai suamiku. Dia memporak-perandakan rumah tangga aku. Nah kita lah. Tengok Aisyah, Sayyidina Aisyah tak sebut keburukan Khadijah, tapi dia riwayatkan pula hadis. Sampaikan pula hadis kepada orang tentang kelebihan yang Nabi sebut tentang Khadijah. Allah sana. Cemburu tapi akhlak mulia. Cemburu tapi rasa Khadijah lebih baik pada dia. Cemburu tapi dia merasakan apa? Merasakan besarnya khidmat Sayyidina Khadijah dan perlu aku cerita pada orang lain. Kita kalau tak suka pada orang ataupun cemburu pada orang, Allah tak cerita dah kebaikan dia. Yang kedua, dia buat baik pun kita pandang buruk. Itu teruk dah maksud dia, teruk sangat. Allah jadi hadis ni menunjukkan apa? Betapa mulianya akhlak di antara isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada cemburu, ya ada marah, ya ada sedikit iri hati ataupun ada rasa macam nak Nabi bagi perhatian lebih pada dia, bukan pada isterinya lain, tetapi dalam masa yang sama mereka mengikuti didikan Rasulullah dan mereka sangat tinggi akhlak bersama-sama isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah berkaitan dengan Sayyidina Khadijah. Bukan tu hanyalah sikit-sikit saja. Untuk detailnya memang tak cukup masa kita. Banyak kisah, di antaranya kisah macam mana Nabi itu, permulaan Nabi kenal dengan Khadijah. Kemudian Nabi itu diambil menjadi pekerja kepada Khadijah. Banyak lagi. Waktu mana Khadijah Nabi tunang apa semua kisah. Kisah Khadijah melahirkan Fatimah, bagaimana keadaan waktu itu rumah tangga Rasulullah, akhlak Khadijah waktu mana dalam rumah bersama anak bersama. Banyak sangat-sangat. Yang saya ambil hanyalah dia panggil iklan-iklan ataupun yang luang sajalah untuk kita sama-sama nak faham kata perlunya kita mendengar kisah isi-isi Rasulullah Ummahatul Mukminin untuk apa? Untuk kita mengikuti akhlak mereka. Untuk kita tahu, sedar bahawa wanita itu ada idola dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Siapa? Isi-isi Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Jangan kita Allahumma salli Muhammad, biarkan anak-anak kita mengidolakan artis ataupun orang fasik untuk menjadi ikutan dalam hidup mereka. Karena orang fasik tak pernah menjanjikan kita syurga ataupun kebaikan dunia dan akhirat. Adapun kita mencintai para salihin, isteri-isteri Rasulullah, menjadikan mereka idola, ada jaminan Rasulullah. Jaminan ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jaminan apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Mana tempat Khadijah? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata Khadijah, Aisyah, Khadijah,
Asia, itu isteri Fir'aun, Allahumma salli Muhammad, Maryam, Fatimah, empat-empat ini kata Rasulullah, Sayyidatun Nisa Ahli Jannah, penghulu wanita dalam syurga. Mereka kedudukan paling tinggi nanti dalam syurga, empat orang ni. Jadi bila kita sebut tentang Khadijah, kita bukan takat sebut nak timbul cinta, nak ambil teladan supaya bila kita cinta, kita ikut, kita dapat bersama dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita takut kita mencintai orang fasik, orang yang mengajak kepada meninggalkan agama Allah, orang yang mengajak kita kepada buka aurat, kehormatan, mengatakan membuka aurat, membuka kecantikan itu kemajuan. Kita tak mau ikut orang macam ni. Ini semua orang bodoh, orang yang tidak mengetahui hakikat kehidupan di dunia. Hakikat kehidupan dunia hanyalah sementara. Untuk kita ikut Allah, untuk kita ikut Rasulullah, untuk kita ikut panduan agama Allah, untuk kita selamat nanti di akhirat. Allahumma salli. Jangan ikut orang yang bodoh, kerana orang yang fasik, orang yang bodoh Allah sebut wa ammal ladzina fasaqu hum ma'wahumun nar. Orang fasik Allah akan lempar dalam neraka. Siapa yang cinta pada orang yang akan dilemparkan dalam neraka, dia pun akan termasuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seorang akan bangkit dengan siapa yang dia kasih. Okey, jadi ini tujuan kita bicarakan. Mudah-mudahan hati kita semua hidup mencintai sahabat Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah, keluarga Rasulullah, isteri Rasulullah. Harapan kita apa? Kita dapat bersama dengan mereka. Harapan kita apa? Keluarga kita, anak pinak kita, zuriat kita semua, bila cinta pada mereka, dapat bersama dengan mereka dan dapat kita masuk syurga bersama dengan mereka. Ya Allah, hidupkanlah hati kami untuk mencintai para kasih-Mu. Ya Allah, hidupkanlah hati kami untuk mencintai Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah dan semua isteri dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang menjadi penghulu wanita dalam syurga. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah, cinta kepada umat Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah hati kami seperti mana hati Ummahatul Mukminin, hati Khadijah, hati Aisyah dan hati semua isteri-isteri Rasulullah. Jadikanlah kami ini, para isteri atau para suami, seperti mana mereka yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau jadikan hati kami ini terikut, terpengaruh ataupun cinta kepada mereka yang membawa kepada kami kebinasaan, ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau jadikan hati kami dan hati anak-anak kami, zuriat kami, cinta kepada orang yang fasik, cinta kepada orang yang mereka membawa kepada neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau hidupkan hati para wanita di zaman ini, ya Allah, supaya mereka sedar bahawasanya kehormatan mereka, diri mereka sangat tinggi nilainya di sisi agama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Supaya mereka dapat menutup aurat, mereka dapat menjalankan perintah-Mu, mentaati suami, berkhidmat kepada agama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kau jadikanlah semangat Khadijah berkhidmat kepada Nabi-Mu, berkhidmat kepada agama-Mu. Kau jadikanlah semangatnya pun seperti semangat kami, ya Arhamar Rahimin. Kau jadikanlah berkat semangatnya, kami pun Engkau berikan semangat untuk menolong agama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Qayyum, ya Allah, Engkau jadikanlah kami semua ini dapat berkumpul dengan mereka yang kami cintai, ya Arhamar Rahimin. Engkau kumpulkanlah ibu-ibu, makcik-makcik ataupun muslimat yang hadir pada hari ini, ya Arhamar Rahimin. Kumpulkanlah mereka dengan Sayyidina Khadijah, kumpulkan mereka dengan Sayyidina Fatimah, dan kumpulkan mereka dengan semua Ummahatul Mukminin dalam syurga-Mu yang paling tinggi, syurga Firdaus, ya Arhamar Rahimin, bersama dengan Nabi Muhammad. Engkau jadikanlah niat-niat kami pada hari ini untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi-mimpi kami. Kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam barzah kami. Kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad di mahsyar nanti, dan kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dalam syurga yang paling tinggi, ya Arhamar Rahimin. Engkau jadikanlah niat-niat kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan isteri Nabi Muhammad dan juga mereka dikasihi oleh Nabi Muhammad. Engkau jadikanlah ini kenyataan, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Engkau bersihkanlah hati kami. Engkau keluarkanlah segala hasad, ya Arhamar Rahimin. Engkau keluarkanlah segala sifat-sifat yang tercela dalam hati kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah mereka yang hadir pada hari ini, sama ada online ataupun hadir di sini, ya Arhamar Rahimin. Engkau jadikanlah mereka penolong agama-Mu. Engkau jadikanlah mereka orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Engkau selamatkanlah kami semua dari wabak, ya Arhamar Rahimin. Angkat segala wabak dan musibah yang menimpa kami, ya Arhamar Rahimin. Engkau tukarkanlah musibah yang kami hadapi ini kepada nikmat, kepada yang lebih baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Qayyum, Engkau jadikanlah zuriat-zuriat kami semua, anak kami, keluarga kami, orang yang Engkau ridai, ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah kami daripada azab-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Qayyum, Engkau jadikanlah saat ini adalah saat kami bertaubat padamu. Jadikanlah saat kami minta kepadamu ini, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, saat kami kembali padamu, ya Allah. Dan kami yakin apabila kami kembali padamu, Engkau akan angkat segala musibah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah hati-hati mereka umat Nabi Muhammad
orang yang balik kepadamu, orang yang bertaubat kepadamu ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf panjang.